Prinsip keabadian momentum. Dalam video ini kita akan sambung lagi soalan pengiraan prinsip keabadian momentum, iaitu jumlah momentum sebelum tindak balas sama dengan jumlah momentum selepas tindak balas. Okey. Satu jasad M1 yang berjisim 4 kg. Okey. Jadi M1 4 kg lah. 4 kg bergerak dengan halaju 6 meter per saat. Ini U1 6 meter per saat. Berlanggar dengan satu jasad M2 3 kg yang bergerak dengan halaju 2 meter per saat. Ini U2 2 meter per saat mengikut arah yang sama. Ikut arah yang sama bermakna kedua-dua adalah positif lah. Okey. Setelah pelanggaran itu, M2 bergerak dengan halaju 5 meter per saat. Jadi ini adalah M2, itu V2. V2 bergerak dengan 5 meter per saat. Mengikut arah yang sama, berapakah halaju M1 selepas pelanggaran? Jadi dia nak kita cari halaju bagi objek yang pertama selepas pelanggaran, itu halaju akhir dia lah. Okey. Jadi dengan menggunakan persamaan prinsip keabadian momentum, M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah dengan M2 V2. M1 adalah 4, U1 sama dengan 6 tambah dengan M2 tu 3 kg, U2 tu 2 meter per saat. M1 4, V1 tak tahu, tambah M2 tu 3 kg, V2 tu 5. Okey. Jadi ini adalah 24 tambah dengan 6 sama dengan 4 V1 tambah 15. Jadi 4 V1 ini sama dengan ini 30. 30 tolak dengan 15. Jadi V1 sama dengan 15 bahagi 4. Jadi ini sama dengan 3.75 meter per saat. Okey. Ini jawapan dia. Kita tengok satu lagi contoh. Sebiji bola 0.5 kg. Jadi ini M1 0.50 kg. Jadi setiap kali kita senaraikan kuantiti yang diberi dulu sebab ini terlalu banyak kuantiti. Kalau kita tak senaraikan, susah kita nak memahami atau menyelesaikan soalan ni. Okay. Dia bergerak dengan halaju 6 meter per saat. Jadi ini adalah U1 6.0 meter per saat. Berlanggar dengan satu lagi bola. Bola yang kedua ni jisim dia 1 kg yang bergerak dengan laju 12 meter per saat dalam arah yang bertentangan. Ini penting. Okay. Dalam arah yang berlawanan, ini bermakna halaju dia adalah negatif. Negatif 12.0 meter per saat. Okay. Jadi kita kena berhati-hati. Okay. Sebab halaju tu adalah vektor. Kalau dia bergerak dalam arah yang bertentangan tu, kita mesti letak negatif lah. Okay. Bola 0.5 kg itu berundur ke belakang. Kalau dia berundur ke belakang, ini bermakna V1 itu halaju akhir dia adalah negatif jugalah. Okay. Dengan laju 14.0 meter per saat. Selepas pelanggaran. Cari halaju bola kedua selepas pelanggaran. Okay. Dia nak kita cari V2 sama dengan berapa. Jadi ini berundur. Okay, berundur bermakna halaju dia negatif lah. Mula-mula dia halaju dia positif. Kalau berundur dia jadi negatif lah. Dengan menggunakan persamaan M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okay. M ini adalah 0.5 U6 tambah dengan M2 ni 1 kg. Ini negatif 12 sama dengan 0.5 darab dengan negatif 14 tambah dengan 1 V2. Ini adalah 3 tolak 12 sama dengan negatif 7 tambah V2. Jadi V2 ini sama dengan, ini negatif 9. Negatif 9
Lepas tu positif 7 ni pindah ke sebelah sini jadi tambah 7 tambah 7. Jadi negatif 2. Okey. Jadi ini bermakna V2 ini selepas pelanggaran dia masih bergerak dalam arah yang bertentangan. Mula-mula negatif 12 Mula-mula negatif 12. Selepas pelanggaran tu halaju dia berkurang tapi dia masih bergerak dalam arah negatif Okey. Jadi dalam soalan ini kita dapati bahawa dalam pengiraan yang melibatkan perubahan momentum ini, arah adalah sangat penting. Arah dia sangat penting. Kalau kita tersilap atau terlupa meletak negatif, maka semua pengiraan kita jadi salah. Okey. Akhir sekali kita tengok satu lagi contoh. Sebiji peluru berjisim 35.0 gram bergerak dengan halaju 475 meter per saat mengena sebuah bongkah kayu berjisim 2.5 kg. Okey. M1 M1 sama dengan 35.0 gram. Di sini kita perlu tahu bahawa apabila kita membuat satu pengiraan unit bagi kuantiti yang sama itu mesti sama. Contohnya ini gram, ini kg. Jadi unit tak sama. Ini adalah jisim, kedua-dua adalah jisim tapi unit tak sama. Ini tak boleh. Jadi kita mesti tukarkan unit dia kepada satu unit yang sama. Sama ada kita tukarkan kilogram kepada gram atau gram kepada kilogram. Okey, dalam case ni katakan kita tukarkan 35 gram kepada kilogram lah. Itu kita bahagikan 35 ini dengan 1000. Jadi dia akan menjadi 0.035 kg. Ini sangat penting Okey, sangat penting Unit yang digunakan mesti sama atau mesti konsisten dalam satu persamaan itu. Okey. U1 itu halaju bagi peluru itu 475 meter per saat Okey, dan M2 adalah 2.5 kg iaitu jisim bongkar kayu itu. Okey, jika bongkar kayu itu berada dalam keadaan pegun, ini bermakna U2 sama dengan sifar. Okey, sebelum ditembusi peluru, berapakah halaju sejurus selepas peluru itu meninggalkannya? Okey. Bongkar itu halaju akhir dia tidak diketahui Ini adalah apa yang kita nak cari sebab dia tanya berapakah halajunya. Yang ini adalah bongkar. Okey. Berapakah halajunya sejurus selepas peluru itu meninggalkannya. Ini adalah halaju akhir bongkar. Ini adalah apa yang kita nak carilah. Okey. Halaju akhir bagi peluru itu menjadi 275 meter per saat. Ini adalah maklumat yang diberilah dalam soalan ini. Kita kena baca dengan berhati-hati sebab di sini banyak kuantiti yang terlibat jadi kadang-kadang dia agak mengelirukan. Okey. Selepas kita dapat semua maklumat ini dengan betul maka kita boleh sambung lagi lah, iaitu dengan menggunakan prinsip keabadian momentum. M1U1 tambah M2 U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Ini 0.035 darab dengan 475 tambah dengan M2 tu 2.5. Halaju awal dia kosong. Okey. Lepas tu 0.035. V1 tu 275. Lepas tu tambah dengan 2.5 V2. Okey. Jadi dengan menggunakan calculator, jadi ini sama dengan 16.625. Ini sifar. Ini sama dengan 9.625 tambah dengan 2.5 V2. Okey. Jadi 2.5 V2 ini sama dengan ini pindah ke sebelah kiri itu dia akan menjadi tolak lah. Okey, tolak 9.625. Jadi ini akan sama dengan 7 7. Okey, 7. Jadi V2 sama dengan 7 bahagi dengan 2.5 sama dengan 2.8 meter per saat. Okey. Ini adalah halaju bongkar itu selepas ditembusi oleh satu peluru. Mula-mula dia tak bergerak. Selepas ditembusi oleh satu peluru dia bergerak dengan halaju 2.8 meter per saat. Okey. Ini cara dia menyelesaikan
soalan prinsip keabadian momentum dengan menggunakan formula M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Yang penting kita perlu beri perhatian kepada arah pergerakan dan juga unit yang digunakan supaya semua unit yang digunakan adalah konsisten. Okay? Dan kita perlu baca soalan betul-betul, memahaminya dengan betul-betul supaya kuantiti yang disenaraikan di sini adalah kuantiti yang betul lah. Okay?